Kali ini, apa kata Cik coba urutan aroma? Baiklah, saya coba. Urutan aroma melibatkan lebih banyak sentuhan langsung. Dada, pinggang, sehingga ke paha, minyak urut perlu disapu terus ke atas kulitnya yang terdedah. Sekali lagi, aku menekan nafsu keinginanku. Ini adalah kerja. Hello. Selamat datang ke pusat terapi Sukan Zulkifli. Kisah hari ini, tentang wanita jiran sebelah yang datang sebagai pelanggan. Kisahnya bermula sekarang. Jangan lupa langgan dan suka video ini, sebagai tanda sokongan Anda. Pukul 8 pagi. Hari aku bermula dengan bunyi cerek air yang mendidih. Seperti biasa, sarapanku hanyalah sekeping roti bakar dan secawan kopi segera. Hari ini, aku memulakan satu lagi hari yang sama seperti semalam. Rumah yang kosong, dan tiada siapa yang menanti kepulanganku di waktu petang. Itulah hidupku. Sampai ke usia ini, aku masih belum berkahwin. Bukan tak mahu, tapi tak berpeluang. Pernah juga aku jatuh hati pada seorang wanita. Pernah juga aku mengimpikan sebuah perkawinan, tetapi entah bagaimana, akhirnya aku keseorangan. Walaupun begitu, aku sangat bangga dengan kerjaku. Sudah 20 tahun aku menjadi seorang ahli terapi urut. Aku telah mendedikasikan hidupku untuk urutan sukan. Orang yang bahunya tegang, orang yang pinggangnya sakit. Bagi mereka, hujung jariku ini adalah secebis harapan. Mungkin ini yang dipanggil semangat seorang pakar. Aku suka kerjaku ini, melegakan tubuh yang letih lesu adalah tugasku. Sehinggalah pada suatu hari, ada seorang wanita yang baru berpindah ke sebelah rumahku. Unit A, 13,01. Betul-betul di sebelah unitku. Pada mulanya, kami hanya berselisih biasa. Apabila terserempak di dalam lift, aku hanya memberi salam ringan. Halo, saya Zulkifli dari A, 13,02. Selamat berkenalan. Dia hanya mengangguk sedikit dan menjawab pendek. Yah, hello. Entah kenapa, kata-kata ringkas itu membuatkan aku terasa hati. Aku rasa seperti tidak dipedulikan. Aku sangka dia akan membalas dengan lebih mesra, tetapi salamku dibalas dengan dingin. Sejak hari itu, setiap kali aku melihatnya, jantungku berdebar-debar, tetapi pada masa yang sama, timbul perasaan jengkel. Siapa dia nak sombong dengan aku? Peliknya, pandanganku semakin kerap tertumpu kepadanya. Pagi-pagi melihat dia pergi kerja. Hujung minggu, melihat dia makan di restoran Jepun seorang diri. Melihat dia pulang ke rumah membawa beg barangan runcit yang besar. Dia selalu sendirian, keadaannya itu, entah bagaimana, kelihatan sama sepertiku. Tanpa sadar, aku mula menanti-nantikannya. Macam mana kalau terserempak dalam lift? Macam mana kalau terpandang di restoran? Patutkah aku coba berbual dengannya? Tetapi aku tidak cukup berani. Jawaban ringkasnya itu masih terngiang-ngiang di pikiranku. Jadi, aku memutuskan untuk membencinya. Cantik tapi hidupnya membosankan. Pergi seorang, makan seorang. Begitulah perasaan aneh yang bercampur baur antara rasa ingin tahu, debaran, dan jengkel semakin membesar. Tiada siapa yang tahu, bahwa setiap hari aku membuka tingkap dan memasang telinga untuk mendengar bunyi kepulangannya. Dan aku tidak pernah menyangka, bahwa suatu hari nanti, dia akan membuka pintu pusat terapiku dan melangkah masuk. Hari itu adalah hari yang sunyi seperti biasa. Pelanggan yang telah membuat tempahan hanya akan datang pada pukul 7 malam, dan aku sedang berehat sambil terlelap di atas sofa di bilik rehat. Tiba-tiba, bunyi pintu dibuka. Selamat datang. Aku memberi salam seperti biasa sambil mengangkat kepala, dan pada saat itu, nafasku terhenti. Wanita dari unit A, 13,01. Dia sedang melangkah masuk ke dalam pusat terapiku. Jantungku seakan-akan gugur. Aku rasa seperti sedang bermimpi. Wanita di hadapanku kelihatan kemas seperti selalu, dan cantik dalam diamnya. Kalau datang sini, kena buat tempahan dulu ke? Suaranya lebih rendah dan tenang daripada yang aku sangka. Aku tergamam seketika, pikiranku menjadi kosong. Ah, tak. Kalau pertama kali datang, boleh terus dapatkan perkhidmatan. Lain kali, Cik cuma perlu buat tempahan. Oh, ini kali pertama saya. Urutan sukan, ya? Ya. Biar saya terangkan. Aku membetulkan cara dudukku, seolah-olah sedang ditemu duga. Ini adalah urutan untuk pemulihan otot selepas bersukan, melegakan keletihan, atau mengurangkan kesakitan. Cik boleh pilih antara urutan Thai atau urutan aroma. Apa bezanya?
Dia bertanya sambil menelengkan sedikit kepalanya. Gerak-geri itu sahaja sudah cukup untuk menimbulkan debaran aneh di dalam diriku. Urutan Tai lebih fokus kepada regangan dan sangat berkesan untuk melegakan otot yang tegang. Urutan Aroma pula menggunakan minyak untuk merehatkan ketegangan dan menenangkan pikiran. Cuma, untuk urutan Aroma, Cik perlu menanggalkan pakaian bahagian atas. Oh, kalau macam tuh, saya ambil urutan Tai. Urutan Tai. Tiba-tiba aku rasa sedikit kecewa, tetapi aku tetap tersenyum. Aku akan dapat menyentuhnya dengan tanganku sendiri. Dengan alasan urutan, aku boleh menyentuh tubuhnya. Sama ada ini cinta atau bukan, sama ada ini sekadar suka atau obsesi, yang pasti, perasaan ini amat nyata. Sila ke bilik 3, tukar pakaian ini dan baring ya. Namerman kantangnya mabai, itu ankan taknam bertangge. Aku menyerahkan pakaian yang telah disediakan. Dia mengangguk dan masuk ke dalam bilik. Aku pula pergi membasuh tangan sambil melihat cermin. Jantungku berdegup kencang seperti orang gila. Sabar, Zulkifli. Kau seorang profesional. Tidak lama kemudian, aku menyelak tirai bilik 3 dan melangkah masuk. Dia yang sedang berbaring, bangun sedikit sambil berkata, "Encik sendiri yang buat urutan ke?" "Ya, pusat terapi ini saya uruskan seorang diri. Dah lebih 20 tahun saya buat kerja nih. Pelanggan tetap pun ramai." "Oh, ya, tak mengapalah." Dia berbaring semula dan memejamkan matanya. Aku mengetap bibir dan meletakkan tanganku di atas bahunya. Kehangatan tubuhnya terasa. Bersama debaran yang aneh, pada hari itu, di dalam bilik urut itu, ada perasaan yang mengalir tanpa kata. Dia memejamkan mata, dan aku menahan nafas, menumpukan sepenuh perhatian pada hujung jariku. Aku rasa aku tidak akan pernah melupakan saat ini. Keadaan begitu sunyi. Terlalu sunyi. Di dalam bilik 3, setelah tirai ditutup, segala bunyi bising dunia luar seakan lenyap. Seolah-olah ini adalah ruang untuk kami berdua sahaja. Aku mula menekan bahunya perlahan-lahan. Tanganku ini sudah terlatih lebih dari 20 tahun. Aku yakin dan sudah terbiasa. Tetapi, saat ini berbeza. Saat menyentuh kulitnya, nafasku seakan terhenti. Ini bukan urutan, ini adalah bunyi hatiku yang bergetar. Saya tekan kuat sikit, oke? Ya, tak apa. Encik, tangan Encik lembut ya, tak sangka. Juarnan kolukantar, biartanye. Dia berkata perlahan dengan mata yang terpejam. Hanya dengan kata-kata itu, dengan rasa malu, jantungku berdebar dan bahagian bawah tubuhku mula bertindak balas. Gila. Sabar, Zulkifli. Agar tidak ketara, aku menekan dengan lebih berhati-hati, lebih dalam. Bahu, belakang, sisi badan, pinggang, paha. Dia seorang wanita yang memiliki otot yang kecil tetapi pejal. Namun, tubuhnya lembut. Sangat lembut. Aku berulang kali berkata pada diri sendiri. Ini kerja. Ini rawatan. Ini bukan nafsu. Setiap kali nafasnya menjadi sedikit kencang, peluh dingin mengalir di belakang badanku. Adakah aku telah melakukan kesilapan? Adakah dia juga merasakan apa yang aku rasa sekarang? Kemudian, dia bertanya perlahan. Encik, buat kerja macam nih, tak penat ke? Soalan yang tidak dijangka. Kadang-kadang penat juga. Tapi saya suka kerja nih. Bila orang cakap mereka rasa lebih selesa disebabkan saya, itu yang bagi saya kekuatan. Hebatnya. Kan si kantor nam kernasan. Dia berkata begitu sambil menoleh sedikit untuk memandangku. Pada saat itu, mata kami bertemu. Anak matanya tenang, dan melihat mata itu, aku merasakan sesuatu di dalam diriku runtuh sekali lagi. Aku mengaku, aku menginginkan wanita ini. Setelah hampir sejam berlalu, aku menyelesaikan urutan. Dah selesai. Macam mana, Cik rasa? Dia memusingkan lehernya sambil tersenyum. Betul-betul lega. Tak sangka jiran sebelah saya nih seorang pakar. Dia berkata sambil mengambil pakaiannya. Lain kali saya akan buat tempahan dulu. Terima kasih banyak, Encik. Sama-sama, hati-hati balik. Setelah dia keluar dan pintu ditutup, aku terduduk di atas kerusi. Jantung yang berdegup kencang, hujung jari yang menggeletar, dan perasaan yang entah kenapa terasa pedih. Aku sudah jatuh hati padanya. Malam itu, aku tidak boleh tidur. Kehangatan tubuhnya masih terasa di hujung jariku, seolah-olah meresap seperti minyak, membuat hatiku tergelincir. Aku suka, sungguh aku suka. Nafasnya,
senyumannya, dan kata-katanya kepadaku. Hebatnya Enchikni, ia hanyalah pujian biasa, tetapi bagiku ia kedengaran seperti satu pengakuan cinta. Namun, pada masa yang sama, aku risau. Macam mana kalau ini kali terakhir? Kalau dia tidak datang lagi? Kalau senyuman itu tidak lagi muncul di hadapanku, aku takut akan kembali keseorangan. Beberapa hari berlalu, dan kedaiku sibuk seperti biasa. Suatu hari, ketika aku sedang makan tengah hari ala kadar sambil minum kopi, telepon berdering. Ya, Pusat Terapi Sukan Zulkifli. Halo. Saya yang datang urut hari itu. Nafasku hampir terhenti. Dia. Suara itu, aku ingat dengan jelas. Ah, ya. Halo. Nak tanya, Jumaat nih, pukul 8 malam, ada kosong tak? Aku berpura-pura melihat kalendar di telepon bimbitku, tetapi dalam hati aku menjerit. Tolonglah datang, tolonglah. Ya, ada kosong. Saya tempah untuk pukul 8 ya. Terima kasih. Jumpa nanti. Tutut. Panggilan tamat. Aku merebahkan badanku di atas kerusi, jantungku berdegup laju. Bukan aku yang menghubunginya dahulu. Bukan aku yang mendekatinya dahulu. Dia yang mahu datang semula. Sejak saat itu, masaku seakan terhenti. Jumaat, pukul 8 malam. Untuk waktu itu, aku menyekat semua tempahan lain. Sistem tempahan dalam talian juga aku tukar kepada penuh. Kepada pelanggan tetap, aku menghantar message mengatakan aku ada urusan pribadi. Semakin hari itu mendekat, aku membuat persiapan rapi setiap hari. Cadar ditukar baru. Lampu dilaraskan agar lebih hangat. Minyak aroma juga aku beli yang baru. Bau mawar yang lembut dan tidak menusuk hidung. Dan akhirnya, Jumaat petang. Pukul 7:52 malam, bayang-bayangnya kelihatan di hadapan pintu. Aku membuka pintu dengan wajah yang tenang. Selamat datang. Datang lagi ya. Dia tersenyum sambil berkata. Ya. Kan saya dah janji nak datang lagi. Dengan kata-kata itu, hatiku luluh. Pintu terbuka dan dia melangkah masuk. Pakaiannya kemas seperti sebelum ini, tetapi ada sesuatu yang kelihatan sedikit berbeza. Rambutnya sedikit terurai, dan bibirnya dikalit gincu nipis. Bau haruman yang lembut turut terhidu. Aku berpura-pura tenang dan memberi salam. Selamat datang. Apa kabar? Kabar baik. Tapi entah kenapa, beberapa hari ini leher dengan bahu saya sakit balik. Sebab tuh saya teringat. Enchik memang pakar. Mendengar kata-katanya, aku hanya mampu tersenyum. Di dalam hati, jantungku yang sudah berdegup 1000 kali terasa berdentum di telinga. Setelah selesai pendaftaran dan persiapan, aku berkata perlahan. Kali ini, apa kata Cik coba urutan aroma? Dia terdiam sejenak sambil menelengkan kepala. Hari itu saya ambil urutan Thai, kan? Ya, kali ini, coba yang lebih santai. Bukan regangan, tapi lebih kepada melegakan ketegangan dan merehatkan. Rasanya bukan sahaja melegakan otot, tapi sampai ke hati. Indulunas anternam an Berma. Dia memandang wajahku seketika, kemudian perlahan-lahan mengangguk. Baiklah, saya coba. Pada saat itu, sesuatu di dalam dadaku terasa jatuh. Kalau macam tuh, saya tunjukkan bilik 2. Sila tukar kepada gaun yang ada di dalam dan tekan loceng bila dah siap ya. Setelah dia masuk ke dalam bilik, aku membasuh tangan. Tetapi hujung jariku yang disentuh air tidak henti-henti menggeletar. Urutan aroma melibatkan lebih banyak sentuhan langsung. Dada, pinggang, sehingga ke paha. Minyak urut perlu disapu terus ke atas kulitnya yang terdedah. Sekali lagi, aku menekan nafsu keinginanku. Ini adalah kerja. Jika aku terikut dengan perasaan ini, segalanya akan musnah. Tetapi pada masa yang sama, tanpa sadar aku mengharapkan sesuatu. Semoga hari ini pun, dia tidak akan mengelak dari sentuhanku. Loceng berbunyi perlahan. Aku, dengan wajah yang berpura-pura tenang, menyelak tirai bilik 2. Dia sedang meniarap di atas katil. Ditutupi dengan sehelai selimut nipis, belakang badannya terdedah dengan tenang. Di dalam bilik yang sunyi, hanya bunyi tanganku menuang minyak kedengaran perlahan. Saat sentuhan pertamaku mendarat di belakangnya, dia menarik nafas dengan sangat perlahan. Aku menggerakkan tanganku dengan amat perlahan, minyak yang mengalir melegakan ketegangannya, dan turut melarutkan nafsuku. Tiada kata-kata. Tetapi pada hari itu, di dalam bilik itu, ada aliran perasaan yang jelas.
Dia tidak mengelak. Aku berhati-hati, tetapi dengan jelas, aku dapat merasainya. Ini adalah permulaan. Bilik itu terasa hangat. Lampu dimalapkan, dan tanganku perlahan-lahan bergerak di atas belakangnya yang berminyak. Aku tidak lagi gemetar. Dengan deria di hujung jari yang telah diasah selama 20 tahun, aku membaca otot-ototnya dan coba memahami hatinya. Kadang-kadang dia menarik nafas dalam-dalam, dan di antara nafas-nafas itu, aku dapat merasakan ketegangannya mula reda. Tangan Encik ni ajaib, katanya dengan suara yang rendah. Macam mana boleh jadi lembut dan hangat macam ni? Kata-kata itu menusuk ke dalam hatiku dan bergema lama. Aku tidak menjawab, sebaliknya terus mengurut. Malah, aku melakukannya dengan lebih perlahan, lebih fokus, untuk melegakan bahunya. Dia terdiam seketika. Dalam keheningan itu, aku coba menenangkan hatiku. Ini kerja, aku mesti profesional. Tetapi saat dia menoleh sedikit untuk memandangku, aku merasakan semua tekadku runtuh. Encik, suaranya rendah, dan pandangan matanya tidak goyah. Saya tak tahu sama ada patut tanya soalan ni atau tak. Aku mengangguk perlahan. Encik, seorang diri ke? Soalannya ringkas, tetapi maknanya sangat mendalam. Ya, saya seorang. Belum kawin, tak ada peluang. Dia tersenyum sedikit di hujung bibirnya dan menoleh semula. Saya pun sama. Seketika, udara di dalam bilik itu berubah. Aku menghentikan tanganku dan memandang belakangnya, belakang yang kecil dan sunyi. Ketika aku mengusap belakangnya, dia berbisik sesuatu yang sangat perlahan, hampir tidak kedengaran. Hari ini, saya nak urutan yang lama sikit, boleh? Aku, tanpa kata, mengangguk perlahan. Dia memejamkan matanya semula, dan aku meletakkan tanganku kembali. Pada saat itu, ini bukan lagi sekadar urutan. Ini adalah perbualan pertama kami berdua, dan masa pertama kami saling menyentuh hati. Hari itu, dia benar-benar berbaring lama. Urutan biasanya cukup 1 jam, tetapi aku menambah 20 menit lagi, dan dia menerima segalanya tanpa sepatah kata. Semakin masa berlalu, aku dapat merasakan dengan jelas bahwa bukan lagi kehangatan hujung jariku yang mendekat, tetapi hati kami. Sambil mengelap minyak dan mengemaskan selimut, aku dengan berhati-hati bertanya soalan terakhir. Badan rasa lebih ringan, dia mengangguk sambil mengambil pakaiannya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, rasa ringan sampai ke hati. Encik, terima kasih untuk hari ini. Dengan kata-kata itu, jantungku seakan luruh. Setelah dia pulang, kehangatan dan baunya masih tinggal lama di dalam bilik. Pukul 9 malam. Aku menutup pintu, memadamkan lampu, dan menunggu lift dengan tenang. Rumahku dan rumahnya berada di hujung koridor yang sama. Kemudian, pintu lift terbuka, dan yang mengejutkan, dia sedang menunggu di situ. Oh, Encik pun baru nak balik? Ya, baru tutup kedai. Kalau macam tuh, kita naik sama-sama. Endo takkan terimukannya. Di dalam lift, hanya kami berdua. Tiada perbualan, tetapi kesunyian itu tidak terasa janggal. Malah, perasaan coba mengelak daripada saling berpandangan terasa lebih hangat. Ting. Tingkat 13. Pintu terbuka, dan kami berjalan seiringan. A. 13,01 dan A. 13,02. Jaraknya tidak sampai 1 langkah. Ketika dia tiba di hadapan pintunya dan hendak menekan kata laluan, aku teragak-agak, lalu berkata perlahan. Cik, dah makan? Dia berhenti, dan perlahan-lahan menoleh. Belum. Ingat nak makan mie segera saja. Kalau sudi, ada satu restoran Jepun yang sedap dekat sini. Malam ni, saya nak belanja. Dia terdiam seketika memandangku. Lelaki asing, lelaki jiran sebelah, dan pemilik tangan yang telah menyentuh tubuhnya. Dia perlahan-lahan tersenyum. Sekarang, aku mengangguk. Dia tersenyum kecil dan berkata, kalau macam tuh, bagi saya 15 menit, saya mandi sekejap. Dia berkata begitu dan masuk ke dalam rumah. Aku terdiam di hadapan pintu, seolah-olah berdiri di hadapan hati seseorang. Malam ini, sesuatu akan bermula. Restoran Jepun itu hangat dan sunyi. Kerana sudah lewat, tidak ramai pelanggan, dan lampu yang malap menerangi meja kami dengan lembut. Dia duduk betul-betul di hadapanku. Hari ini dia kelihatan lebih lembut, dan lebih banyak bercakap. Sushi Katsini sedap betul. Dulu masa saya datang seorang,
Saya tak pernah masuk tempat macam ni. Taran ID, Talan O. Sushi yang dimakan seorang diri memang rasa kosong, kan? Mendengar kata-kataku, dia tersenyum kecil. Encik tahu, ya? Melihat senyuman itu, aku turut tersenyum. Tidak janggal, rasa seperti benar-benar bersama. Kami berbual lama. Tentang di mana dia bekerja, kenapa dia berpindah ke kawasan ini, tentang keluarganya, dan juga tentang dengan siapa dia sekarang. Saya seorang. Dulu pernah kawin, tapi dah lama bercerai. Dia berkata dengan tenang. Aku hanya mengangguk perlahan. Encik pula? Tak kawin? Cuma terlepas waktu yang sesuai. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, kalau macam tuh, kita raikan malam untuk dua orang yang terlepas waktu. Cheers. Cheers. Gelas kami berlaga. Dia minum sedikit wain dan menghela nafas perlahan. Setelah makan, kami berjalan pulang bersama. Udara malam terasa sejuk, dan jalanan sunyi. Aku suka saat berjalan seiringan tanpa kata itu. Dan aku takut, adakah perasaan ini juga akan hilang? Apabila tiba di lobi apartemen, ketika sedang menunggu lift, dia tiba-tiba berhenti. Encik. Aku memandangnya. Dia mengetap bibir, kemudian perlahan-lahan berkata, hari ini, saya rasa sangat selesa. Makanan, perbualan, dan tangan Encik. Dia mengalihkan pandangannya dan menambah. Esok, saya boleh tempah untuk urutan lagi tak? Pada saat itu, aku tidak dapat menahan diri lagi. Aku mengangguk perlahan. Esok, semua slot saya kosongkan. Khas untuk awak seorang. Dia mengangguk dan tersenyum kecil. Lift terbuka, dan kami naik bersama. Aku dapat merasakan bahunya sedikit bersandar ke arahku. Dia datang tepat pada pukul 8 malam keesokannya, seperti yang dijanjikan. Aku sudah membuat semua persiapan. Lampu yang hangat, cadar yang baru ditukar, dan sebotol minyak mawar yang aku keluarkan khas untuk hari ini. Saat pintu terbuka dan dia melangkah masuk, aku tahu serta-merta. Dia juga telah bersedia untuk hari ini. Pakaian gaun yang ringkas, tiada bau minyak wangi yang kuat, sebaliknya hanya bau syampu di badannya. Dan pandangan matanya, tidak lagi jauh. Hari ini pun aroma, ya? Dia tidak mengalihkan pandangannya. Aku mengangguk tanpa kata dan membawanya ke bilik 2. Bilik yang sunyi. Tirai ditutup, dan dia meniarap dengan tenang. Aku dengan berhati-hati, mengambil minyak mawar di tanganku dan menuangnya perlahan-lahan ke atas bahunya. Kulitnya tidak lagi terasa asing. Tetapi hari ini, perasaannya berbeza. Dia tidak lagi tegang, dan nafasnya perlahan mengikut gerak tanganku. Aku mengusap bahunya, turun ke belakang, dan menggerakkan tanganku lembut di sepanjang garis pinggangnya. Semakin tubuhnya terbiasa dengan tanganku, perasaanku juga tidak dapat disembunyikan lagi. Zulkifli. Dia memanggilku dengan rendah. Aku menghentikan tanganku. Dia menoleh memandangku. Hari ini, saya tak nak balik macam biasa. Dengan kata-kata itu, semua perasaanku runtuh. Aku, tanpa kata, memegang tangannya. Dan perlahan-lahan, dengan sangat berhati-hati, aku berbaring di sebelahnya. Bilik itu hanya dipenuhi bunyi nafas, dan kehangatan tubuh kami berdua perlahan-lahan bercantum menjadi satu. Bibirnya mencari bibirku, dan tanganku memeluk pinggangnya. Pada saat itu, ini bukan lagi urutan. Ini adalah cinta pertama yang mekar dari tempat di mana kesunyian bertemu. Cahaya matahari menyelinap lembut melalui celah tirai. Aku membuka mata, bukan ruang yang asing. Kedaiku, bilik urut yang selalu aku bersihkan. Tetapi pagi ini terasa sangat berbeza. Di sebelahku, dia terbaring. Nafas yang ringan, wajah yang tenang, kehangatan yang lebih dekat dari semalam. Dia masih tidur, dan aku bangun dengan berhati-hati. Aku membetulkan selimut, dan membuka tingkap sedikit. Udara luar menyentuh kulitku dengan nyaman, dan pada saat itu, dia membuka mata. Dah bangun? Aku tersenyum lembut dan mengangguk. Tidur Lena? Dia mengangguk perlahan dan berkata, ya, selesa. Sini rasa hangat. Mendengar kata-katanya, hatiku terasa sebak. Ini kali pertama ruang ini dikatakan hangat oleh seseorang. Aku tanpa kata menyediakan air suam dan meletakkan 2 cawan teh kecil. Dia duduk sambil berselimut, minum teh, dan tersenyum di bawah cahaya matahari tanpa berkata apa-apa. Zulkifli. Ya, saya dah tak perlu panggil Encik lagi, kan?
Aku terkejut dan memandangnya. Dia tersenyum lembut dan berkata, Zulkifli, saya nak panggil macam tu saja sekarang. Gankan ampas aramun elaifi, yaspatun elaifi dan inarapa. Pada saat itu, aku sedar papan tanda kedai itu langsung tidak penting. Dia menyebut namaku, itu sudah cukup. Di bawah cahaya matahari pagi, kami minum teh, dan masa berlalu dengan hangat walaupun tidak banyak bercakap. Dia meminjam gaunku tanpa kata, dan aku mengeringkan rambutnya tanpa kata. Pemandangan itu, seolah-olah kami pasangan kekasih yang sudah lama bersama, terasa sedikit seperti mimpi. Kemudian, dia memandangku dan berkata, Zulkifli. Setiap kali dia menyebut namaku, jantungku berdebar. Sebenarnya, dari awal lagi saya dah berminat dengan awak. Aku terdiam seketika. Sejak pertama kali kita jumpa dalam lift, tapi saya bersikap dingin sangat kan? Aku mengangguk perlahan. Ya, sebenarnya saya agak terasa hati. Dia tersenyum kecil. Sebenarnya hari itu, saya terkejut sangat bila awak tegur. Saya tak biasa bila ada orang sambut saya dengan mesra. Tak biasa? Dia meletakkan cawan tehnya dan menyambung perlahan. Saya tak pandai bergantung pada orang. Saya takut kalau saya bergantung, suatu hari nanti ia akan runtuh. Sebab tu saya selalu seorang. Mendengar itu, aku kehilangan kata-kata. Aku juga begitu, aku sudah terlalu lama takut untuk bergantung, percaya, dan kemudian terluka, sehingga kan aku menjadikan pilihan untuk bersendirian sebagai satu tabiat. Tapi, Zulkifli, dia memandangku lagi. Sekarang, saya nak coba bergantung. Sekali-sekala, saya nak serahkan diri saya pada seseorang. Guys kalam saritarian ban, itan hasiban. Aku duduk diam dan memandang matanya. Di dalamnya, ada keikhlasan. Tetapi keikhlasan itu pula yang membuatku teragak-agak. Mampukah aku menanggungnya? Seorang lelaki yang tidak pernah berkahwin, tiada anak, dan usia yang semakin lanjut. Sekarang, mampukah aku menjadi tempat untuk seseorang bergantung? Dia duduk di hadapanku tanpa berkata apa-apa. Aku masih belum dapat memberi jawaban. Dia meluahkan perasaannya dengan tenang kepadaku. Sekarang, saya nak bergantung. Aku terdiam lama. Hatiku sudah pun berpihak kepadanya. Tetapi dinding-dinding usang dalam hidupku masih bertahan di hadapannya. Bolehkah aku menerima orang ini? Mampukah aku menjadi tempat seseorang bergantung? Dia tidak mendesak jawabanku. Dia hanya menunggu. Dalam kesunyian, pandangan matanya tidak goyah. Aku menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya pun takut. Saya dah terbiasa seorang diri, mungkin lebih menakutkan untuk membenarkan seseorang masuk ke dalam hidup saya. Dia mengangguk perlahan. Ya, saya faham. Sebab tu saya rasa lebih berterima kasih dan gembira, kerana dalam ketakutan itu pun, tangan awak tetap menyentuh saya. Aku meletakkan tanganku dengan berhati-hati di atas belakang tangannya. Kalau begitu, apa kata kita lupakan masa depan yang jauh, dan kita coba mulakan dari sekarang? Dia tersenyum tanpa kata, dan menyambut tanganku. Malam itu, kami bersama lagi. Tidak perlu lagi alasan urutan, tidak perlu lagi menyembunyikan perasaan di hujung jari. Bibirnya lebih pekat dari mana-mana haruman aroma, dan nafasnya cukup dekat untuk menggetarkan nafasku. Kami saling berpelukan tanpa kata, dengan berhati-hati, tetapi dengan jelas. Cinta yang akhirnya datang di usia senja, ia tidak panas membara, tetapi lebih mendalam, dan lebih kukuh. Orang di sebelah Anda sekarang, adakah Anda sedang bergantung padanya? Adakah Anda berharap perasaan itu akan sampai kepadanya tanpa perlu diucapkan? Jika Anda pikir sudah terlambat untuk memegang tangan seseorang, cobalah beranikan diri sedikit, seperti Zulkifli dalam cerita ini. Cinta mekar walaupun di usia senja.